Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 di PLI Set 16 Kos 1 Semester 2 akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan kemahiran menghafal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus menggunakan teknik LKL. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan pembentang bagi kajian ini. Yang pertama, Hari Hazwan bin Abdul Razak. Yang kedua, Wan Zulkarnain bin Wan Muhammad. Yang ketiga, Ahmad Hamizan bin Husni Zaim. Yang keempat, Ahmad Tariq bin Ahmad Tarmizi. Dan yang kelima, Muhammad Musyahrin bin Cik Bakar. Kami telah dibimbing oleh pensyarah Dr. Kamaruzzaman Moiduni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Saya akan bentangkan kandungan abstrak bagi kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menghafal nombor 1 hingga nombor 10 dalam bahasa Arab bagi 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus menggunakan teknik LKA iaitu lagu, permainan kad dan latih tubi. Secara umumnya, bahawasanya pembaharuan dalam dunia pendidikan merupakan satu keperluan sejagak dan kelestarian masyarakat yang maju dan progresif. Pada tahun 1997, bahasa Arab ini diperkenalkan secara resmi oleh Kementerian Pelajaran seiring dengan penubuhan sekolah menengah kebahasaan agama di Malaysia. Sejak dari itu, bahasa Arab itu terus berkembang dalam sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, memerlukan guru yang berkemahiran yang mampu menyalurkan ilmu dengan efektif melalui kaedah dan strategik di samping menjalankan pelbagai aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan itu, usaha memaksimumkan penerapan ilmu juga perlu menggunakan pelbagai teknik yang menarik dan memenuhi kehendak murid itu sendiri. Hal ini kerana sesungguhnya manusia itu mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Oleh itu, pendekatan tradisional dan pembelajaran yang pasif seperti membaca dan menghafal maklumat itu menyiapkan latihan ketika sesi PDP akan membawa kesan yang kurang baik kepada pelajar, seperti kebosanan, kurang motivasi, persepsi negatif terhadap subjek bahasa Arab itu sendiri. Akibatnya, sebahagian pelajar akan tercicir dalam proses pembelajaran. Kajian tindakan ini adalah bertujuan mengkaji keberkesanan penggunaan teknik LKL dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan kemahiran murid tahun 1 menghafal penomoran dalam bahasa Arab. Selain itu juga, kajian ini mengkaji persepsi dan motivasi murid terhadap kaedah yang diperkenalkan. Kaedah yang digunakan untuk meneliti kajian ini melalui soal selidik kepada 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus sebagai responden dan subjek tinjauan masalah melalui pemerhatian soal selidik dan rujukan. Antara instrumen yang digunakan adalah senarai semak, borang kaji selidik, temu buah, ujian pra dan pos. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa teknik LKL itu mampu meningkatkan tahap kefahaman dan hafalan murid serta berlaku pencapaian positif terhadap topik yang diajar. Di samping itu juga dapat memberi motivasi kepada murid untuk belajar bahasa Arab. Justru itu, kaedah ini diharapkan dapat membantu peningkatan hafalan murid dalam jangka masa yang panjang dan memberi solusi kepada guru mata pelajaran bahasa Arab yang mengalami situasi masalah yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pula akan membentangkan berkaitan dengan refleksi amalan pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Pelaksanaan bahasa Arab bagi murid sekolah rendah dilihat belum mencapai objektif sepenuhnya, iaitu menjadikan murid berminat serta mampu menguasai 4 kemahiran berbahasa, iaitu mendengar, membaca, menulis dan bertutur. Kami dapat mengesan permasalahan yang timbul terhadap sebahagian kecil murid yang berada pada tahap penguasaan yang lemah dan kritikal, khususnya dalam mengingat penomboran bahasa Arab ketika sesi PDP berlaku. Mereka tiada kemampuan untuk menyebut dan menyenaraikan bilangan nombor serta lemah dalam mengeja nombor dalam bahasa Arab dengan betul. Hal ini bertitik tolak dari pendekatan yang membosankan dan pengabaian guru untuk mengaplikasikan strategi dan kaedah PDP berpandukan pembelajaran abad ke-21, sehingga memberi kesan negatif terhadap kemahiran menghafal murid.
dan menyebabkan kecerdasan murid tidak dibangunkan ke tahap yang kompeten. Akhirnya, faktor kebosanan ini menghilangkan minat murid. Selain itu, faktor luaran yang menyumbang kepada penghakisan minat murid terhadap subjek ini berpunca daripada sikap ketidakpedulian ibu bapa yang tidak menyokong pembelajaran anak-anak. Walhal, kesedaran dan sikap positif ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak di rumah merupakan pengaruh yang besar untuk mendorong anak-anak mereka lebih minat dalam subjek ini. Isu penting ini mencetuskan idea kepada kami untuk mengambil langkah drastik, mencari inisiatif, menerusi pelaksanaan kajian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menghafal murid dengan memberikan pengajaran yang mampu menarik minat murid untuk lebih fokus dan lebih faham. Seterusnya, saya akan menghuraikan berkaitan fokus kajian kami. Mengingati nombor 1 hingga 10 merupakan asas penting dalam pengetahuan tentang pernomboran dalam bahasa Arab. Jika murid tidak menguasai, maka sudah pasti akan membawa masalah lain, iaitu murid tidak mampu membaca angka-angka yang lebih besar dalam bahasa Arab. Tambahan lagi, jika kemahiran menghafal nombor tidak dipertingkatkan, implikasinya akan membawa kepada isu yang lebih teruk, iaitu kelemahan dalam menguasai mata pelajaran bahasa Arab dengan baik secara keseluruhan, dan minat mereka juga makin berkurangan. Oleh sebab demikianlah 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus dipilih untuk bertindak menjadi tinjauan masalah dalam menghafal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Tindakan susulan yang serius mesti dilaksanakan agar isu ini dapat diatasi dengan segera. Tuntasnya adalah menjadi satu keperluan untuk menjalankan kajian tindakan ini demi mewujudkan jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh murid dan melihat keberkesanan teknik LKL terhadap isu ini di samping mengkaji persepsi, motivasi serta minat murid terhadap subjek ini. Untuk objektif kajian tindakan ini merakumi dua objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum ialah kajian yang dijalankan ini adalah untuk menambah baik dan meningkatkan kemahiran 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus bagi mengenali nombor bahasa Arab, iaitu meningkatkan kemahiran para murid tersebut menghafal nombor 1 hingga nombor 10 dalam bahasa Arab. Manakala objektif khusus yang pertama untuk memastikan 100% murid tahun 1 Ibnu Yunus lulus dan berkebolehan dalam menjawab soalan dan mengenal pasti nombor 1 hingga nombor 10 dalam bahasa Arab setelah menggunakan teknik LKL. Yang kedua pula ialah untuk mengetahui persepsi 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus terhadap program intervensi daripada aspek sikap, tingkah laku dan minat. Manakala yang terakhir pula ialah untuk mengenali pasti perubahan dari aspek sikap, tingkah laku dan minat murid bagi 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus semasa ujian pos berbanding semasa ujian pra. Seterusnya pada bahagian kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi kajian kami ini memfokuskan kepada 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus yang mengalami masalah mengingati dan menghafal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Tiga instrumen yang telah kami pilih untuk bahagian tinjauan ini. Yang pertama ialah pemerhatian. Pemerhatian telah dirancang untuk mengumpul maklumat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengumpulan maklumat tersebut adalah untuk mengetahui secara terperinci tingkah laku, sikap dan minat 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus yang terlibat sebagai kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini. Borang nota lapangan digunakan pada proses pemerhatian ini bagi mencatat maklumat yang didapati berkisarkan kepada tingkah laku, sikap dan minat kumpulan sasaran tersebut. Instrumen kedua yang telah kami pilih untuk bahagian tinjauan awal ialah ujian. Ujian juga telah dilakukan pada tinjauan awal ini bagi mengetahui tahap kemahiran kumpulan sasaran dalam menghafal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Ujian tersebut merupakan ujian pra yang akan digunakan dalam membandingkan keputusannya dengan
ujian POS. Ujian ini mengandungi 10 soalan mengenai nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Isi ujian ini terkandung soalan-soalan yang terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian 1 mewakili soalan aras rendah, sementara bahagian kedua adalah aras sederhana dan bahagian ketiga pula aras tinggi. Instrumen ketiga yang telah kami pilih bagi kajian ini merupakan soal selidik. Soal selidik ini bertujuan untuk meneroka masalah utama yang dihadapi 10 orang murid tahun 1 Ibn Yunus dalam menghafal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Soalan yang dilontarkan ketika sesi soal selidik yang dijalankan itu merangkumi aspek tingkah laku, sikap dan minat murid serta amalan guru yang mengajar mata pelajaran ini. Soal selidik ini dijalankan selepas ujian pra dilaksanakan. Bilangan soalan yang ditanyakan dalam soal selidik ini adalah sebanyak 5 soalan. Salah satu soalan yang ditanyakan dalam soal selidik ini ialah, adakah sesi pembelajaran dalam bilik darjah tidak menarik? Nama saya Wan Zulkarnain bin Muhammad. Nombor matrik P124317. Saya akan menyambung pada program intervensi. Teknik LKL adalah satu kaedah pembelajaran yang telah dirancang oleh kami bagi mengatasi masalah murid dalam mengenal dan mengingat 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Melalui kaedah ini, murid dapat mengenal dan menghafal nombor bahasa Arab 1 hingga 10. Pelaksanaan program intervensi ini dilaksanakan dengan 3 aktiviti. Aktiviti pertama iaitu lagu bahasa Arab 1 hingga 10. Pada sesi pertama ini kami melakukan aktiviti tayangan video nyanyian nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab dengan versi lagu. Dari segi pelaksanaan aktiviti ini, kami menayangkan video tersebut kepada murid-murid terlebih dahulu untuk mereka mendengar dan melihat video tersebut. Seterusnya, kami menayangkan kali kedua dengan cara mereka mengikuti rentak lagu tersebut sebanyak 3 kali ulangan. Di antara 3 kali ulangan, kami membuat sesi soal jawab kepada mereka mengikut bilangan jari. Aktiviti kedua iaitu permainan kad 1 hingga 10. Pada aktiviti kedua, kami membuat aktiviti permainan kad 1 hingga 10. Cara pelaksanaan aktiviti kedua ini adalah dengan memberi kad kepada setiap murid dan setiap murid perlu menyebut nombor yang ada pada tangan mereka. Seterusnya, mereka perlu menukarkan kad tersebut kepada rakan sebelah dan rakan tersebut harus menyebut nombor tersebut yang ada pada tangan mereka. Permainan ini dilakukan sebanyak 10 kali pertukaran kad nombor. Baik, seterusnya. Murid mesti memilih kad dan menyebut nombor yang terdapat pada kad tersebut. Salah seorang murid perlu memilih kad yang diterbalikkan, lantas memberi kad tersebut kepada kawan di sebelahnya. Lalu, kawannya yang berada di sebelahnya harus menyebut nombor yang diberi oleh rakannya. Jika dia tidak dapat menjawab nombor yang ada pada tangannya, maka kawan yang memilih kad tadi perlu menjawab nombor tersebut. Jika sekiranya kedua-dua yang mengambil kad dan penerima kad tidak dapat menyebut nombor tersebut, maka mereka berdua perlu bertanya kepada rakan yang lain. Aktiviti ketiga iaitu latih tubi. Iaitu setiap satu kertas mengandungi 10 soalan dan kertas soalan juga mengandungi 3 helai halaman yang bercetak, di mana soalan setiap kertas itu mempunyai aras yang berbeza-beza. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan tersebut sebanyak 3 kali dan di setiap tangan murid tersebut perlu memastikan mendapat 3 helai kertas. Setelah murid-murid selesai menjawab semua soalan,
mereka dikendaki menulis jawapan mereka di papan putih yang terdapat di dalam kelas. Penilaian dari segi jawapan yang dijawab oleh murid akan diperbetulkan oleh murid itu sendiri dengan dorongan dari guru-guru. Okey, baiklah, seterusnya jadual pelaksanaan iaitu cartagan. Okey, pada bulan Mei, minggu yang pertama, aktiviti yang dilakukan ialah tinjauan awal. Antaranya ialah mereka bentuk soalan untuk ujian pra dan ujian pos bagi mengenal pasti kemahiran murid. Seterusnya menyediakan soal selidik 10 soalan. Seterusnya menjalankan ujian pra 25 minit. Yang seterusnya melaksanakan soal selidik 10 minit dan akhir sekali membuat pemerhatian terhadap tingkah laku, sikap dan minat murid sebelum aktiviti intervensi. Okay, pada bulan Mei juga, minggu yang kedua dan ketiga, aktiviti yang dilakukan ialah analisis data tinjauan awal, iaitu menganalisis, merekod dan melapor markah ujian pra, bilangan dan peratusan yang lulus, dan menganalisis dapatan data soal selidik, melaporkan dapatan analisis data soal selidik, akhir sekali melaporkan dapatan pemerhatian. Okey, pada minggu keempat, aktiviti yang dilakukan adalah merancang dan menyusun aktiviti intervensi, iaitu aktiviti 1, 2 dan 3, antaranya ialah lagu bahasa Arab 1 hingga 10, permainan kad 1 hingga 10, akhir sekali latih tubi. Pada bulan Jun, minggu pertama, kedua dan ketiga, aktiviti yang dilakukan adalah melaksanakan aktiviti intervensi, iaitu melaksanakan aktiviti intervensi yang dirancang. Kedua, membuat pemerhatian dan perekodan terhadap perubahan tingkah laku, sikap dan minat. Minggu yang keempat, aktiviti yang dilakukan adalah menjalankan ujian pos dan mengedar soal selidik. Pada bulan Julai, pada minggu yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, aktiviti yang dilakukan adalah menganalisis dan data ujian pos, seterusnya menulis refleksi, kemudian mengemaskini laporan, akhir sekali menjilid laporan. Okay, kita lihat kepada anggaran perbelanjaan. Kita lihat kepada butiran. Iaitu kami menggunakan 10 helai kertas manila card. Harga per unit adalah RM1. Jumlah keseluruhan 10. Dan kami juga menggunakan 3 batang pen penanda. Harga per unit RM3. Harga keseluruhan RM9. Seterusnya kertas A4. Kami menggunakan 1 ring saja dengan harga per unit RM10. Keseluruhan RM10. Okay, akhir sekali kami menggunakan bahan photostat. Kami menggunakan sebanyak 50 helai sahaja. Harga per unit 20 sen. Harga keseluruhan RM10. Total keseluruhan semua yang kami guna adalah RM39 sahaja. Instrumen yang telah kami pilih untuk bahagian penilaian ialah 3. Yang pertama, ujian. Ujian pos dijalankan bagi mengetahui tahap keberkesanan teknik LKL yang dihasilkan oleh kami terhadap kemahiran menghafal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus. Soalan bagi ujian pos ini sama seperti mana soalan ujian pra pada bahagian tinjauan awal, iaitu mempunyai 3 bahagian dan setiap soalan bernilai 10 markah. Pada bahagian A, soalan pada bahagian tersebut adalah aras rendah. Pada bahagian B, aras sederhana.
Dan pada bahagian C pula, aras tinggi. Selain itu, kami juga telah menjalankan soal selidik dalam menilai persepsi 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus terhadap program intervensi daripada aspek tingkah laku, sikap dan minat. Soal selidik ini mengandungi 10 soalan dan dilaksanakan selepas ujian pos. Seterusnya, pemerhatian juga dijalankan dalam mengenal pasti perubahan dari aspek sikap, tingkah laku dan minat bagi 10 orang murid tahun 1 Ibnu Yunus semasa ujian pos berbanding semasa ujian pra. Okey, seterusnya dalam bab refleksi kajian. Yang pertama, kami mendapati pencapaian murid dalam ujian pra dan pos berlaku peningkatan yang begitu baik sekali. Jika kita lihat dalam pencapaian murid-murid dalam ujian pra, markah mereka begitu rendah sekali dan kebanyakan daripada mereka tidak lulus dalam ujian tersebut. Tetapi setelah kami melakukan ujian pos, berlaku peningkatan yang begitu baik dan memberangsangkan sekali. Seterusnya, murid-murid yang sebelum ini tidak mengenal nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab, kini mereka sudah mampu mengenal pasti nombor-nombor tersebut dan sekaligus mengingati nombor-nombor tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya teknik LKL yang kami perkenalkan ini mampu menyelesaikan masalah murid yang tidak boleh menguasai nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab. Okey, yang seterusnya dari segi pemerhatian, kami mendapati sikap negatif yang ditunjukkan oleh pelajar sebelum ini seperti sifat malas, kurang berminat dan tidak memberikan tumpuan serta tidak memahami nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab telah pun berkurangan. Mereka yang sebelum ini tidak mampu menguasai secara keseluruhan, kini mereka tetap juga berusaha dan tidak mengalah serta menunjukkan reaksi yang positif seperti bertambahnya minat mereka untuk belajar dan menyertai aktiviti-aktiviti bahasa Arab yang lain. Okey, dalam bahagian cadangan kajian seterusnya ini, oleh sebab masih terdapat segelintir pelajar yang tidak mampu menguasai kebolehan menghafal dan mengenali nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab ini, kami bercadang untuk menjalankan kajian tindakan yang seterusnya dan juga mencari kaedah-kaedah yang baru bagi membantu murid mengatasi masalah tersebut. Okey, yang kedua pula kami mencadangkan proses tindakan dan bahan bantu mengajar supaya lebih menggunakan tindakan yang pelbagai, iaitu dengan menggunakan audio, visual dan bahan-bahan yang kinestetik dalam kad permainan nombor yang akan kami hasilkan.